sikit. Melodi sikit. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Dia bagi macam ada apa sikit lah macam apa ustaz nama dia? Taranum. Taranum So bagi belagu lah. Kita ni kalau nak menghafal lah. kena belagu. Belajar ABC pun kalau ada lagu cepat sikit dapat, betul tak? ABC. Betul. Kita belajar A, B, C, D, E. Dia ada lagu, betul tak? Cepat. Dia kena ada lagu. So bila Nana hafal lagu tu, melodi dia, so Nana cepat hafal. Sebulan Nana hafal. Sebulan jugalah. Ya, betul. Dia gini. Benda ni pun kena selalu ulang. Kalau jarang-jarang dia tak akan jadi powerful tu. Dan saya pun yakin Nana pun bila dah buat selalu baru Nana boleh rasa betul. Kalau jangan-jangan buat dia lain. Betul. Bila kita dah selalu buat, dia akan rasa. Benda ni sebenarnya dia tak kira sesiapa. Yang ada orang mungkin dia amal 3 kul. 3 kul tu pun dah powerful dah. Tak payah mak surat lagi. Mak surat tu ada banyak macam-macam koleksi kan. Betul. Dalam mak surat tu adalah susunan zikir-zikir datang daripada Nabi juga. Dalam Jami' As-Saghir, dalam apa lagi, dalam Jami' As-Sahih, dalam apa lagi, Sunan Amalul Jaum wal Lailah. Ini semua ulama-ulama tulis dalam buku-buku. Imam Hasan Al-Banna dia kumpul-kumpul, dia compile. Dia ambil kompilasi-kompilasi, dia buat satu set, letak dalam satu buku yang dia susun, namanya Al-Maksurat. Maksurat ni memang doa-doa Nabi. Cuma dia yang Imam Hasan Al-Banna, seorang ulama pengasas dan penggerak Ikhwan dan Muslimin, maknanya gerakan Islam yang hebat dekat Mesir. So dia juga ulama orang yang kuat ibadat. So dia nak dia punya pengikut-pengikut dia yang nak bawa Islam di Mesir supaya sentiasa berzikir. Untuk sebagai pendinding diri. Sebab kita nak bawa dakwah, kita masa sama nak pergi perang, nak melawan Israel dan sebagainya. So dia nak semua ni ada fortress, ada benteng yang sangat kuat. So dia nak dia punya followers gerakan Ikhwan Muslimin ni supaya ada kekuatan dalaman, kekuatan jiwa. So dia nak semua orang amal Al-Maksurat. Jadi semua Al-Maksurat ni datang daripada Nabi SAW. Cuma disusun menjadi satu buku, satu set yang namanya Maksurat. Daripada perkataan maksur. Maksur tu bererti doa yang datang daripada Quran dan doa yang datang daripada Nabi. Itu namanya maksur. Kita ni ada doa yang kita boleh reka sendiri. Nak reka, ya Allah, saya nak berjaya dalam pertandingan ini. Doa tu kita reka. Tak ada Nabi daripada dalam Quran pun tak ada. Boleh doa yang kita reka sendiri. Tapi ada doa yang lebih powerful, iaitu doa yang datang dalam Quran dan doa yang datang dalam hadis Nabi SAW. So maksurat itu, dia ada ayat-ayat Quran dan dia ada hadis Nabi. Betul. Zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi. So maksurat sangat-sangat bagus. Siapa yang dah hafal, Alhamdulillah. Ada orang dengan dia kekuatan dia ayat kursi je. Sebab dia setiap amal sehari mungkin dekat 10 kali dia baca ayat kursi. Kadang-kadang dia ada apa-apa dia baca ayat kursi. Dia dah boleh tenang. Sebab pada tu dia dah jadi sebati tau. Dia jadi sebati dengan dia. Ada orang dia 3 kul sebelum tidur dia takkan miss 3 kul. Mana setiap di kalangan kita mesti kena ada set zikir yang kita biasa, yang kita boleh amal. So bila kita dah selalu jadi amalan, dia akan namanya zikir. Zikir ni benda yang kita selalu ulang-ulang. Sekalipun dia ayat Quran, tapi bila dia dah jadi zikir, time dia period, time dia datang bulan pun dia boleh baca. Dengan niat zikir. Seolah-olahnya dia dah tak baca Quran. Dia consider dia baca zikir. Yang surah Al-Baqarah tu semua boleh baca? Contoh dalam mak surat kan ada Fatihah. Kan? Dia ada surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Betul. Kan? Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima. Kemudian dia ada 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis sama, amana rasulullah yukalifullah. Itu semua ayat Quran. Tapi oleh kerana ayat-ayat ni kita dah sentiasa amal pagi petang, hari-hari, dah hafal, dah pun dah jadi zikir. Benda yang diulang-ulang untuk nak ingat Tuhan. So ulama sebut apa-apa ayat Quran yang telah diniatkan sebagai zikir, ayat itu boleh dibaca ketika dia datang bulan. Jadi maksurat ni, walaupun dia ada campuran antara ayat Quran dan juga hadis Nabi, maknanya orang yang datang bulan, orang yang period pun boleh juga, tak ada masalah. Masya Allah. Adakah amalan maksurat ini dia melembutkan hati kita? Macam kita cepat menangis kalau kadang-kadang teringat macam kita punya duduk diam-diam, kita ingat dosa kita, macam tu. Adakah dia melembutkan hati kita? Okey. Pertama sekali, maksurat tu adalah zikir. Dalam Quran Allah sebut apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Betul tak? Dalam hadis pun disebutkan dengan zikir itu boleh membersihkan hati. Kan? Satu dosa yang kita buat akan memberikan titik hitam dalam hati kita. Lagi banyak dosa,
titik hitam 6. So dengan zikir, dengan istighfar, itu akan memadamkan balik titik hitam tu. Itu akan bersihkan hati. So hati yang gelisah akan jadi tenang, hati yang kotor akan jadi bersih, hati yang keras akan jadi lembut dengan zikir. Itu mak surat, dia bukan sekadar pendinding, dia juga boleh bersihkan hati. Dia juga boleh dapatkan kebaikan. Sebab dalam mak surat, dia kan ada banyak doa-doa kan. Mungkin kita tak sempat lah nak share benda tu kan. Nak share semua. So dia ada doa-doa yang akhirnya doa tu beri kebaikan kepada kita. Contoh ada doa dalam mak surat tu, doa kita minta hilang gelisah. Kada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Betul. Minta gelisah, minta doa bebas daripada gelisah dan juga duka cita. Betul. Kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, daripada sifat bakhil, kedekut, berkira. Dan wa a'udzubika min ghalabatid daini, bebanan hutang, supaya kita tak berhutang. Wa ghalabatid daini wa qahrul rijal, ataupun daripada kejahatan orang nak buat apa-apa kepada kita kan. So ada doa pelindung juga kat situ. Ada doa nak bebas daripada riak. Yang mana satu? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka na'lamu. Doa tu cerita kita tak nak syirik kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, apa ayat tadi? Ayat pula lupa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bukan. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika. Na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku minta lindung daripada-Mu ya Allah, daripada aku mensyirikkan kamu dan kerana aku tak tahu. Betul. So syirik ini satu syirik yang besar. Syirik besar ni kita percaya tangkal, kita percaya bomoh, kita percaya pokok besar, batu-batu tertentu, benda-benda khurafat ni. Kita percaya tu syirik yang besar, kita menduakan Tuhan. Satu lagi ada syirik kecil. Syirik kecil ni riak. Iyyakum wasyirkul asghar, Nabi sebut dengan hadis, hati-hati dengan syirik kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hiya syirkul asghar, apa dia syirik kecil tu ya Rasulullah? Nabi pun jawab ar-riya, iaitu riak. Rupanya doa ni, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku minta lindung daripada-Mu daripada aku melakukan syirik kepadamu, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil yang namanya riak. Riak ada. Lepas tu dia ada ni juga kan Ustaz, untuk apa tu, sihat badan, jaga mata, jaga kita punya ni penglihatan Allah kan. ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, sihatkan aku kan pada badan aku, telinga aku, mata aku. Bukan sihat dari sudut panca indera je, mana sihat telinga dengan benda yang elok, mata pandang benda yang baik-baik. Tu saja. Sihat luar dalam. Best surat ni, sebab tu dia macam komplit semua ada lah kan. Dan dia simple je, benda tu baca lepas subuh, baca lepas asar. Kalau terlepas, bacalah bila-bila masa sehari tu. Tak kisah kan Ustaz kan? Petang sebelum tidur pun boleh macam tu. Cuma dalam mak surat tu sebab dia ada perkataan asbahna dengan amsaina tu kan. Kalau asbahna kita baca lepas subuh, tembok tu pagi kan. So selagi sebelum zuhur kita boleh baca asbahna. Kalau dah lepas zuhur, dah masuk petang, lepas asar kita boleh baca amsaina. Ataupun kita nak baca malam, baca amsaina. Sobah ni pagi, masak tu petang atau malam. Okey, faham. So Nana Nana pun ada ke buku? Ada surat ni. Nana nak bagi macam free lah dekat apa tu, hadiah kepada mereka yang beli shawl by Nana punya tudung. Masya-Allah. So siapa yang beli akan dapat ni lah, dalam berapa orang lah. Nanti Nana akan share berapa orang yang akan dapat. So korang kena cepat-cepat lah. Masya-Allah, beli tudung free mak surat. Mak surat. Masya-Allah. Sebab senang kan, kadang-kadang orang fikir nak cari kat mana ni mak surat kan. Ni Nana bagi yang special lah untuk yang terawal lah. Okay. Masya-Allah, Masya-Allah, hebat. Masya-Allah, mak surat bagus. InsyaAllah. Memang benda ni kita boleh Google pun ada kan. Tapi kalau dapat yang ni senang. Kita lepas mayang. Sebab apa? Kalau kita Google, kita nak baca melalui handphone. Handphone ni dia ada banyak gangguan. Betul Ustaz. Nana pernah merasakan benda tu. Alah, tak apalah, saya tak ada buku pun tak apa. Tak ada buku tak apa, saya boleh guna handphone je. Tapi kan dah pergi tekan benda lain. Tiba-tiba kan WhatsApp ni, alamak kena reply. Lepas tu kan ni, tengok kat Instagram tu.
Dah stuck setengah jam kat situ. Sudahnya mak surat hilang. Hilang. Mak surat ke mana, tinggal mak Esah je lah sudahnya. Sial Mak Esa komen kat Ustaz banyak, Ustaz buat tak tahu je. Sian dia. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah Mak Esah. Okey, Ustaz. Okey, ada tak soalan satu dua? Kita dah dekat sejam lebih dah ni. Kalau ada soalan satu dua lagi. Tapi masalahnya Ustaz, follower bertambah ya, bukan berkurang. Memang sebelum sahur lah kita berhenti ni. Kenapa korang suka ni? 1,100 tadi 900, 800. Dia dah naik Ustaz. Dia suka ni. Dan rasa Ustaz kena buat selalu lah live ni. Besok tajuk lain pula. Dia suka Siti Nordiana. Bersyukurlah. Semua orang yang memuji Siti Nordiana, puji ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang yang puji Nana pula, Nana kena jawab apa? Nana, orang puji Nana. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Haza, apa tadi Ustaz? Haza min fadli Rabbi. Haza. Semua ini daripada kelebihan Tuhanku. Semua ini daripada kelebihan Tuhan. Semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalau bahasa Arab dia yang itulah. Haza min Sebab Nana fadli selalu Rabbi. bahasa Melayu je lah Nana cakap kan. So, nak ada apa-apa soalan tak korang? Tadi Nana tengok macam banyak. Bila dah buka soalan, semua ni Ustaz Syahrizan kelakar. Sorry lah sebab saya kena pakai benda ni. Poyo pula dah macam DJ lah pula Sebab saya punya mic ni dah sambung ke sini ni. Dia dah, bila pasang mic, dia tak boleh dengar suara. Itu yang kena pakai benda ni lah. Ustaz ada soalan. Nana ada soalan. Sekejap. Nantilah saya ada pakai benda ni. Nanti kita berzikir sikit boleh tak? Boleh? Saya setting sikit, lepas tu kita zikir sikit. Last last sebagai penutup. Okay. Dah ponek dah ni. Awin sinar wajah. Awin sinar wajah lah ada dalam. Awin sinar wajah yang ponek masalahnya. Saya peminat dia lah Awin sinar wajah tu. Alah minat dah saya dengan Awin sinar wajah. Ustaz lah minat. Tengah cerita suami dia handsome. Tengah cerita suami dia handsome. Allah, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz yang handsome. Si Finas pula, Ustaz pakai macam mana pun tetap nampak macam lelaki betul. Tak betul ke Ustaz? Bila pula aku ni tak betul? Ustaz, bila waktunya doa penyakit ain tu dibaca? Bila-bila? Lepas tu Nana punya amalan hari ni, Nana baca maksurat. Lepas subuh dengan lepas asar. Maknanya buat apa sahaja. Yang penting setiap hari jangan ada zikir yang tertinggal. Kita zikirlah selalu-selalu. Ikut kemampuan kita lah kan Ustaz. Betul. Kalau pertama buat amalan yang wajib, jangan tinggal. Semayang kena, jangan tinggal. Yang wajib. Jangan sibuk zikir semayang tak. Semayang, dalam semayang tu pun dah powerful. Dah ada Fatihah, dah ada surah. Benda tu boleh menjadi pendinding kita. Solat fardu jangan tinggal. Kalau boleh buat solat sunat, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, barulah kita selangi pula dengan zikir-zikir. Tambahan-tambahan yang ada sebagai amalan harian kita. Benda-benda ni boleh menjadi pendinding kita sebenarnya. Yang keempat, pendinding kita siapa? Kawan-kawan yang baik. Mereka juga boleh jadi pendinding kita. Surrounding lah. Surrounding yang betul. Sebab kalau tak, dia akan bawa aura yang negatif juga kepada dia. Sebab tu kena pilih sahabat yang betul. Lepas tu Nabi kata apa kan? Perumpamaan antara dua orang sahabat ibarat penjual minyak wangi dan juga pembuat besi. Apabila kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, sekalipun kamu tidak membeli minyak wanginya, tapi kamu akan mendapat haruman baunya. Begitu juga kalau kamu berkawan dengan orang yang salah, seorang pembuat tukang besi, sekalipun kamu tidak memegang panasnya besi itu, tapi kamu duduk dalam kedai besi dia, kamu dah rasa bahang panasnya, aura negatif tadi. So penting surrounding yang betul. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, seseorang itu dinilai pada environment dia, pada surrounding dia, pada circle dia. Falyanzur man yukhalil. Maka tengok siapa sekeliling kita. Penting untuk kita tengok siapa orang sekeliling kita. So maknanya boleh lah kalau kita unfollow orang-orang yang negatif, yang selalu macam luar-luar perasaan yang akan menyebabkan kita kenapa ni? Macam tu. So kita boleh unfollow lah. Unfollow dengan niat bukan untuk memutulkan satu rahim. Bukan berdepan dengan dia, bila jumpa sekali berjumpa, kita kena baik dengan dia. Cuma kita tak boleh nak lebih-lebih sangat sebab dia ada aura negatif.
Kalau kita ada Betul. kekuatan untuk ubah dia sehinggalah akhirnya kita boleh berbaik yang betul-betul, itu yang paling hebat sekali. Kita kena usahalah macam mana pun untuk tu. Maknanya kalau setiap malam tu kita cubalah maafkan semua orang yang buat kesalahan kita, Ustaz kan. Betul, betul. Mm-mm. Dengan harapan dia pun maafkan kita jugalah, betul tak Ustaz? Mm-mm. Ni Sweety Nak tanya. 344. Ni Sweety. Ha, Terlalu Ustaz, Witi. maaf nak tanya bab solat. Orang katakan kalau malas macam mana pun kena solat. Macam mana pula bila kita tengah solat tu dalam keadaan malas atau terpaksa? Sah tak Ustaz? Daripada sah. Tak apa, slowly. Buatlah kalau terpaksa. Kita nak buat baik ni mesti terpaksa. Terpaksa dulu. Mesti terpaksa. Betul? Apa saja yang kita dapat hari ni, semuanya kita buat dalam keadaan terpaksa. Betul. Orang-orang yang dianugerahkan saja, yang dia daripada awal memang baik dia ada. Orang-orang yang macam tu. Tapi majoriti sebagai manusia yang ada hawa nafsu, termasuklah ustaz tak ustaz, semua benda kita kena paksa diri untuk buat. Nak baca Quran, kalau tak paksa memang tak baca. Kan? Nak sedekah, kalau tak paksa, kalau tak wajibkan hari-hari kena sedekah, memang tak apalah. Yang penting buat. Akhirnya dia lemah. Apa saja kena paksa. Even macam kalau kita pun kadang-kadang pun diuji juga kan Ustaz kan. Time-time sekarang ni walaupun kita dah berzikir ke apa ke, tapi still juga kadang-kadang ada rasa malas tu mesti ada kan Ustaz. Tu normal kan, betul tak? Sebab tu jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang kata, alah buat apa saya nak semayang? Saya ni minum arak. Kerana kita minum arak lah kita kena semayang. Alah buat apa saya nak semayang? Saya ni berzina. Kerana kita berzina lah kita kena semayang. Sebab dengan itulah akhirnya akan menghentikan benda-benda yang kita buat tu. So selagi tak boleh henti benda yang jahat yang kita buat tu, semayang, insya-Allah lama-lama kita akan berhenti. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Kan Allah sebut macam tu, sesungguhnya solat akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Okey. Dan makin ramai ni orang yang follow kita ni, yang join live ni Ustaz. Power. Alhamdulillah. Masya-Allah. Makin ramai yang kalau ni. Setan dana aku kalau buat live pukul 3 pagi pun orang tengok. Kalau kalau Syahrizan Daud buat live 3 orang. Ustaz punya tu pun ramai apa? Kalau Nana yang nak masuk dalam Ustaz punya ni tau live. Okey, nak lagi apa? Ya Allah, dia nak apa lagi? Tadi Nana ada tak soalan apa dia tadi? Nana nak tanya soalan. Kalau yang penyakit ain ni lah kan. Adakah kita kadang-kadang kan kita macam comelnya anak kita. Comel lah raya ni. Comelnya raya ni. Tu pun boleh jadi penyakit ain pada anak tu. Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya Lepas tu kita kata kalau kita jenis orang yang kuat berzikir apa sahaja dan kita memuji tu dalam masa yang sama kita ada niat untuk memuji Tuhan, dia tak akan jadilah benda tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Tapi sebaik-baiknya masya-Allah. Sebutlah masya-Allah. Dia kena jadikan rutin. Kita dah kena start dah bermula malam ni apa-apa nak puji, jangan lupa letak masya-Allah ataupun letak tabarakallah tu. Masya-Allah cantik. Letak. Tasnya Ryan hari ni, Masya Allah, gitulah. Masya Allah, Ryan banyaknya makan, Masya Allah. Seronok, senang hati Ryan makan ya, Masya Allah, gitulah. Bagus. Ya, Diana Damia baca komen daripada tadi, so baca komen kat mana Ustaz memang tak nampak. Ustaz nampak tak tu? Nampak. Okay, Nana baca komen daripada phone saya ni. Kejap. Okay. Kalau Ustaz nampak, Masya Allah cantiknya mada. Alhamdulillah. Masya Allah. Suami saya sakit dalam tidur lepas asar jadi macam stroke. Sawan. Adakah sebab tidur lepas asar tu boleh menjadikan kita sawan? Okey. Dalam hadis Nabi tak galakkan tidur lepas asar ni boleh mewarisi penyakit gila. Kenapa penyakit gila? Bukanlah begitu jadi gila. Cuma biasanya kalau tidur lepas asar ni dia akan meletihkan badan. Itu nombor 1. Okay. Yang kedua, kita tidur dalam keadaan cerah. Kita tidur cerah. Bila tidur lepas asar ni kan dah nak maghrib. Tiba-tiba kita bangun gelap. Benda tu kan kita jadi macam blank sekejap. Ni pagi ke petang ke mak? So dia macam mewarisi gila. Kita jadi blank. Satu dah meletihkan kita. Kedua kita jadi blank tentang waktu. Lepas tu tak elok tidur asar. Tidur lepas asar. Satunya lepas asar ni
Waktunya kan pendek. Takut nanti kita akan melewatkan sembahyang maghrib tu. Sebab tu tak elok tidur pasar. Cuma yang menjadikan tiba kena sawan tu mungkin tak ada kaitan lah dengan tidur tu. Mungkin ditakdirkan mungkin ada salah makanan atau darah dalam badan atau saraf-saraf tu kena buat treatment lah. Buat medical punya treatment tu. Okay. Boleh ke solat taubat siang hari? Boleh. Solat taubat boleh buat bila-bila masa. Cuma sebaik-baiknya buat malam. Sebelum tidur atau selepas bangun tidur. Ada yang cakap macam saya kerja kadang shift malam nak kena juga tidur siang. Kadang-kadang lepas asar. Kalau terpaksa tak apalah Ustaz kan. Memang Boleh, untuk boleh. ni kan. Tak ada masalah. Kalau kita dah jadikan dia rutin, tak apa. Malam kita terpaksa berjaga, itu cerita lain lah. Okay. Ustaz, ada tips tak nak suruh anak mudah solat? Pertama kena doa selalu macam doa Nabi Ibrahim. Kita senjata orang beriman ni doa lah. Saya macam mana sekalipun, saya pun kena doa banyak-banyak. Saya pun ada anak juga. Macam mana sekalipun kita ada anak, memang selagi namanya dia budak, memang kita kena paksa dia. Dia tak akan automatik tiba-tiba jadi macam orang umur 40 tahun boleh sembang sendiri. Tak ada. Budak macam mana pun mesti kena suruh. Sebab tu Nabi suruh hajar anak semayang ni masa umur 7 tahun kan. Nabi kata apa? Murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'u sinin wadribuhum wa hum abna'u asyar. Dua hadis ni sangat kita mudah faham. Nabi kata ajarkan anak kamu untuk solat ketika usianya 7 tahun. Bukan ajar matematik, ajar sains. Itu pun boleh, bagus ilmu dunia ni. Tapi kepentingan solat tu mengatasi segala-galanya. Ajarkan solat, ajarkan ilmu fiqh ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah dia ketika usianya 10 tahun kalau dia tak semayang. Pukulnya bukanlah berarti wajib pukul, berarti paksa dia. So maknanya kalau kita daripada kecil, kita dah buat jadikan dia rutin, insya-Allah nanti dia mudah. Itu nombor satu lah. Nombor dua, doa. Nabi Ibrahim juga doa. Nabi doa macam mana? Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang mendirikan salat. Begitu juga anak-anak zuriat keturunan aku. Doa macam doa Nabi Ibrahim ni. Ataupun doa dalam, ada doa yang panjang lagi, ayat 15 surah Al-Ahqaf. Itu panjang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Yang tu panjang. Ya Allah, jadikan sifat kebaikan. Bila kita dah mak-mak ni, kita dah jadi orang baik biasanya. Kita dah tahu mana baik buruk, mana wajib, mana sunat, mana haram. So dalam doa kita sebut wa aslih li fi zurriyyati. Ya Allah, jadikan sifat kebaikan yang ada pada aku hari ni meresap masuk dalam jiwa anak-anak aku. Mana hari ni kita dah semayang apa semua kan. So anak sendiri pun boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Lah. Macam mana pun kita kata doa yang maksud daripada Quran dan hadis itu lagi power daripada doa yang kita request sendiri. Okay, faham. So, ada soalan daripada Nur Fazira. Ustaz, betul ke penyakit ain ni sama macam anxiety, salah satu mental health katanya? Wallahu a'lam. Anxiety dia salah satu kesan daripada penyakit ain ni boleh jadi anxiety lah. Kesan dia berdebar, jadi tak tentu hala, gelisah. Itu salah satu, tak semestinya antara sebab-sebab kesan daripada penyakit ain yang doktor tak boleh nak diagnose. Macam anxiety kadang-kadang boleh diagnose lagi. Anxiety kadang-kadang doktor boleh diagnose. Kalau pakai psikiatris dia pandai lah nak. Dia akan buat test, dia akan buat ujian. Orang yang anxiety ni dia suruh tinggalkan yang ni, dia suruh buat yang ni. Dia adalah apa stress test semua tu ada. Tapi kalau ain ni kadang-kadang doktor pun dah tak boleh diagnose dah. Dah jenuh dah buat tak okey-okey. Yang tu kena try lah mandi semangat ke apa ke. Atau ambil aura, pijak tanah tanpa selipar. Ambil aura tanah pun salah satu juga. Salah satu. Kita nak ambil semangat sebab tanah ni dia ada aura yang tersendiri. Pagi-pagi time matahari baru keluar, cahaya matahari tu bukan sekadar ada vitamin apa? Vitamin D ke apa ke? Vitamin C, D C laut. Pandai pula C. Vitamin C laut. Laut kan? Vitamin SEA. Laut. Yelah tu vitamin C laut. Yelah. Itu vitamin C datang pada oren tu, masa pula oren tu laut. Tak adalah. Dia kalau nak lagi best dapat pergi laut. Kena pergi diving. Kena pergi diving. Macam tu lah. Belum lah diver. Contoh je diving. Diver kan. Ada ni baru kan? BCG. Nana pun dah lupa nama dia apa. BCD. BCG pula dah. Okay. Saya cakap apa tadi ambil unsur-unsur alam. Unsur alam ni dia ada aura dan semangat yang tersendiri. Aura matahari. Janganlah ambil cahaya matahari tu tengah panas tu. Ambil lah masa pagi-pagi atau masa petang-petang yang matahari tu dah
dah hilang. Cahaya masih ada tapi dia punya panas tu dah hilang. Ambil time tu, pijak tanah tanpa selipar. Ah, Buka tingkap luar-luar, ambil bagi angin ni. Jangan jangan angin artificial, angin daripada kipas, angin daripada aircon. Kita nak angin sendiri daripada luar. Kita buka semua je lah hidup tingkap-tingkap semua kat rumah buka kan. tingkap besar-besar. Sebab tu orang dulu-dulu rumah dia tingkap kan besar-besar. Bukan macam kita tingkap nakor kecil-kecil ni. Ha. Kan? Orang Betul. dulu dia nak sejukkan air kan. Dia gantung bekas air dia kan, orang dulu guna bekas kulit kan. Dia panggil Ha. kirbah. Orang dulu tengok zaman-zaman dulu kan, pedagang-pedagang dia simpan air dalam dia punya botol air dia guna kulit. Kulit Ha. dia jahit, kulit binatang dia jahit, dia simpan air dalam tu. So air tu dia letak ke mana? Dia letak dekat tingkap. So bila kena tiup angin sejuk. Oh. Kadang-kadang dia gantung kat binatang tunggangan dia gantung. So bila binatang tu lari, angin yang tiup kena kat dia punya kantung air tu, akhirnya air tu jadi Sejuk sejuk. lah. Sebab tu orang dulu dia simpan air dalam labu sayur, dalam tembikar. Maknanya semuanya Sejuk juga. bukan artificial. So kita dapat sejuk tu, sejuk yang kita punya sejuk sekarang ni seperti ais. Seperti ais kan dia ada, dia still artificial. Kan? Sama juga angin ni, kita ada aircon, dia still artificial. Benda yang ciptaan. Kipas, ciptaan. Betul. Ni angin yang original datang daripada laut, datang daripada angin sepoi-sepoi bahasa yang tiup. Benda tu semua aura-aura yang tersendiri. Ada unsur angin, unsur air. Angin Kan? air. Kita jangan guna air pahit. Sebab air pahit ni artificial juga, air yang dirawat. Air, Kan? air terjun lah. Mana air yang original, air mata air. Sebab tu kita ada air mutlak tu. Islam ajar dalam fiqah air mutlak, air mata air hujan, air embun, air sungai, air laut, air perigi. Air yang original. Sebab tu orang yang sakit-sakit air ni, dia kena dapatkan hidup dekat organik. Dia kena hidup organik macam duduk lautan seolah-olahnya. Sebab tu kita hari ni pergi homestay, pergi resort, kita nakkan sumber organik, betul tak? Kita akan dapat angin yang original, kita akan dapat oksigen yang original, kita akan dapat udara, api, air, semua unsur yang akan ada, kita akan dapat semangat. Lepas tu sekala, keluarlah daripada bandar, pergilah balik ke kampung-kampung. Sebab tu orang yang duduk di hutan-hutan, dia orang happy. Contoh antara negara yang happy sekarang ni adalah Bhutan. Try search dekat Google Bhutan. Bhutan ni zero carbon. Bhutan ni di atas-atas. B-U-T-A-N. Dia ni area Tibet sana, atas-atas sana. Negara dia zero carbon. Maknanya artificial ni kurang. Kenderaan-kenderaan yang ada exhaust semua, asap-asap semua tak ada. Dia orang jaga betul kehidupan neutral, kehidupan organik. Lepas tu kita kalau pergi negara-negara yang Scandinavian, kan macam Norway, Sweden, kan kita pergi negara macam tu kan, kita jadi macam best. Sebab dia organik lah. Dia, so dia memang sebab kita akan dapat kan? sumber alam. Kita akan dapat sumber alam. Sebab tu hari ni kita duduk dah balik negara yang green environment. Kita kena jaga balik environment kita. Kan kalau boleh kurangkan penggunaan. Sebab sekarang ni kenderaan pun dah banyak buat hybrid, guna bateri. Kalau boleh tak nak gunakan minyak-minyak sangat sebab dia akan mencemarkan udara. Kita nak kembali balik proses tu. Plastik kita nak kurangkan, kita nak recycle balik apa yang boleh guna. Kan? Makanan-makanan kalau boleh kita nak balik benda-benda yang organik, yang bersifat neutral. Sebab benda tu yang bagi kita kehidupan, semangat yang betul. Banyak hari ni kita ada penyakit-penyakit sebab datang banyak benda yang artificial. Tu dah tajuk lain tu. Tu nanti next time kita bincang yang tu. Okay, so memang banyak betul soalan yang Nana dengan Ustaz tak sempat nak jawab. Sebab kalau nak jawab nanti mau lagi 3 jam ni. Kesian Ustaz, daripada tadi dia tak minum air tau. Dia je bercakap. So macam ni lah, kalau ada soalan lagi yang korang nak tanya, tajuk apa ke, nanti korang komen lah dekat bawah ni nanti komen masa Nana dah save live ni, bagi sarangan nak buat and tanya soalan terus siap-siap, nanti Nana akan tengok. Nanti kita buat live lagi dengan Ustaz. Okay? Live ni dia memang tak dirancang. Dia macam, okay jom kita live. Macam tu je Ustaz kan? Yelah tu, dah dekat sejam lebih dah ni kan. Ni live cerita Nurdana yang Masya Allah. Live cerita Nurdana yang paling lama rasanya ni. Betul, diorang suka sangat. Sebab diorang pun nak ilmu-ilmu yang bermanfaat lah daripada Ustaz. Ustaz pula macam sempoi yang cerita kan. Taklah serius sangat. So peminat lah suka. Macam tu lah. So thank you everyone. Terima kasih Ustaz yang join Nana punya live. Nanti kita deal lagi esok ke, lusa ke kan? So kita zikir kejap sebagai penutup. Komen. Okay. Boleh? So kita zikir kejap.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nana zikir sikit tubna ilallah boleh tak? Nana ingat tak tubna ilallah? Tubna Ustaz Alu. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Masya Allah. Sedap betul. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Siti Nurdana. Thank Terima kasih, you Ustaz. semua yang menonton malam ni. Harapnya ada manfaat insya-Allah perbincangan kita tajuk penyakit ain. Doakan saya supaya saya tak kena penyakit ain. Sama ada orang yang hasad, orang yang tak suka ataupun orang yang suka. Harapnya Allah selamatkan kita semua. Begitu juga Siti Nurdana. Kita semua doakan Siti Nurdana terus selamat, terus sihat, terus berjaya dengan career, dengan bisnes dan sebagainya. Dan kita doakan juga semua follower-follower yang ada. Semua kita diselamatkan oleh Allah sama ada daripada penyakit-penyakit, daripada COVID, daripada hasad. Selamat daripada semua kejahatan-kejahatan dekat dunia. Begitu juga kita selamat juga dekat akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, minta maaf salah silap. Kata-kata saya yang tak sepatutnya saya sebut, saya minta maaf banyak-banyak. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Okay. Okay, Alhamdulillah selesai semua. So semoga semua apa yang kita bincangkan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan hari ini. So ingat apa yang Ustaz dah cakap tadi. So kalau korang terlepas boleh tengok dekat live ni, Nana akan save. Apa-apa pun kalau nak lagi live dengan Nana dengan Ustaz boleh
bagi cadangan nak tajuk apa, kita akan pilih mana yang paling ramai lah. Nak tajuk tu kita akan buat. And tanya soalan siap-siap. So Nana boleh screenshot, Nana akan tanya terus. So minta maaf banyak-banyak kalau tak sempat nak jawab soalan kalian. Memang banyak sangat soalan. Terima kasih, ada 45 soalan. Oh, tak boleh nak jawab hari ini ya. InsyaAllah ada peluang kita akan buat live lagi. Nana akan update dekat IG Nana. Okay? Bye semua. Assalamualaikum.